Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam segmen bicara hadis untuk kita mengupas dan mengulas berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam tempoh lebih kurang 15 minit ini suka saya berkongsi berkenaan dengan sebuah hadis yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita akan baca dahulu teks hadis dan kita terjemah, dan kemudian kita akhiri dengan syarahan dan huraian hadirin dan hadirat. Hadis yang saya ingin kongsikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, serta saya minta maaf, ialah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan juga Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, Muaz ibn Jabal. Dan dikatakan, hadirin dan hadirat, an Abi Zar wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Maknanya daripada Abu Zar an Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal, dan juga daripada Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa rawahu at-Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh haditsun hasanun sahih. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, daripada Abu Zar dan juga Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Cuma haitsu ni boleh dipahami, nanti kita akan syarah. Dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia, dengan orang ramai, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini hadis hasan, hadirin dan hadirat. Jadi dari sudut kita nak pergi kepada syarahan, Nabi SAW kata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta. Dan takwa ni adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Kita melakukan perkara yang disuruh dan kita meninggalkan perkara yang dilarang. Itu definisi takwa. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Dan kita katakan takwa ini, hadirin dan hadirat, adalah amal saleh. Amal saleh. Dan Nabi SAW kata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Perkataan haitsu ni, dia boleh merujuk kepada tempat, dia boleh merujuk kepada masa. Jadi kalau kita kata haitsu ma kunta, kita boleh terjemah begini: takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ataupun takwalah kamu kepada Allah pada setiap masa. Begitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan bertakwalah kamu kepada Allah pada bila-bila masa sahaja, iaitu pada setiap masa. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta.
ataupun dalam apa sahaja situasi dan apa sahaja keadaan. Ini ada kaitan dengan masa jugalah. Maknanya kalau kita sedang bersendirian, takwa kepada Allah. Kalau kita sedang di hadapan orang ramai, takwa kepada Allah. Begitu. Jadi pada bila-bila masa, pada bila-bila keadaan, pada bila-bila ketika, pada mana-mana tempat, begitu. Jadi maknanya kita disuruh untuk bertakwa, hadirin dan hadirat. Jadi ini tuntutan asas kepada kita. Tetapi kita tahulah bahawasanya manusia ini kadang-kala dia terjatuh. Kadang-kadang dia terjatuh, hadirin dan hadirat. Memang asasnya Allah suruh bertakwa, tetapi kadang-kala dia tergelincir atau dia terjatuh daripada laluan takwa. Maka dia pun melakukan perkara yang berlawanan dengan definisi takwa tadi. Kalaulah takwa merupakan fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, maka yang ini dia melakukan yang berlawanan. Seperti fi'lul manhiyat wa tarkul ma'murat. Dia meninggalkan perkara yang dia melakukan perkara yang dilarang dan dia meninggalkan perkara yang disuruh, hadirin dan hadirat. Maknanya dia buat apa yang Allah larang, dia tinggal apa yang Allah suruh. Gitu. Jadi itu adalah lawan kepada takwa. Dan kadang-kadang ia berlaku dalam kehidupan kita ini. Nasallallahu al-afu wal-afiyah. Sebab kadang-kadang manusia ini memang disuruh bertakwa, takwa kepada Allah, tetapi dia tergelincir daripada jalan tersebut. Lalu Nabi SAW memberi isyarat, mengetahui tentang hakikat manusia ini kadang dia tergelincir daripada jalan takwa. Maka Nabi SAW datangkan satu solusi. Nabi kata, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Dan susulilah kejahatan dengan kebaikan. Kerana hakikat, walau kita disuruh bertakwa, tapi bukan menafikan kita ni manusia yang ada kesilapan dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi SAW. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang kembali kepada Allah. Itu mereka yang bertaubat. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Dan kalau kita teliti hadis ini, ia lebih kurang sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah kata fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi ni maknanya istiqamahlah kamu kepada Allah. Maknanya istiqamahlah kamu kepada Allah. Dan kita tahu bahawasanya istiqamah ini sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita, sulukus sirat al-mustaqim. Kita melalui suatu jalan yang lurus. Wahuwa dinul qayyim, yang merupakan agama yang lurus. Min ghairi mailin anhu, tanpa kita menyeleweng daripadanya, yumnah wala yusrah, ke arah kanan, ke arah kiri, tidak. Maknanya kita meneliti atau kita meniti ataupun kita melalui jalan yang lurus, iaitu agama yang lurus, agama yang benar. Itulah istiqamah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, sekiranya saya tak silap, sulukus sirat al-mustaqim. Kita meniti atau kita melalui jalan yang lurus, wahuwa dinul qayyim. Agama yang lurus, min ghairi mailin anhu yumnah wala yusrah, tanpa kita menyeleweng berpaling daripadanya ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu asas kita ini. Kita disuruh untuk istiqamah. Nabi kata dalam hadis yang lain, fastaqim. Qul amantu billahi summa istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Katakan, aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah. Dalam ayat Quran yang lain Allah kata, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Jadi ayat istiqamah ini, suruh-suruhan istiqamah ni, Allah tahu bahawasanya susah kita nak istiqamah. Maknanya untuk kita sentiasa memastikan diri kita berada di atas agama yang lurus. Maknanya tak menyeleweng ke kanan, tak menyeleweng ke kiri, tak salah, tak silap. Ayat ini adalah perkara yang susah. Tapi Allah Ta'ala sambungan daripada ayat itu, Allah kata, fastaqimu ilaihi
wastaghfiru, Allah kata, dan minta ampunlah, dan minta ampun. Istiqamah ni orang kata jalan kebaikan. Kenapa kita nak minta ampun pula? Maka ini isyarat kerana kadang-kala kita walaupun disuruh istiqamah, tapi kadang kita tergelincir daripada jalan istiqamah. Maka kadang kita gagal untuk istiqamah. Jadi kegelinciran dan kegagalan itu kita nak tampung dengan apa dia? Dengan istighfar. Hadirin dah hadirat. Tampung dengan istighfar. Sama juga dengan ayat hadis ini. Maknanya asasnya kita disuruh takwa kepada Allah. Tapi kita kadang-kala gagal dan gelincir dalam takwa kita kepada Allah. Kita terjebak dalam maksiat, na'udzubillah min zalik, wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi sebab itu maka kita ada pilihan. Dan kita bukan pilihan, kita ada penyelesaian, hadirin dah hadirat. Agama kita berikan. Iaitu yang pertamanya adalah istighfar, sebagaimana ayat Quran yang saya bacakan tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah kepada Allah, dan istighfar kalau saya tak silap ia adalah daripada surah Fussilat, ayat yang ke-6. Jika saya salah betulkan, hadirin dah hadirat. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Jadi istighfar. Agar kita pun memperbanyak, sebagai contohnya istighfar yang disifat sebagai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu. Ataupun boleh sahaja kita melazimi istighfar seperti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah gitu. Ataupun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha, ataupun sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin dah hadirat. Itu cara yang pertama, dan cara yang kedua adalah dengan kita melaksanakan amalan soleh. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Hud ayat 114. Allah kata, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan memadamkan kejahatan-kejahatan. Kebaikan memadamkan kejahatan. Kebaikan memadamkan kejahatan. Jadi kita tahu bahawasanya kebaikan ini, hadirin dah hadirat, dia boleh menghapuskan dosa. Sebab itu kita dah biasa dengar macam contoh sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim. Nabi kata, siyamu yaumi Arafah. Inni ahtasibu ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepas. Wa siyamu yaumi Ashura. Inni ahtasibu ala Allahi ayukaffira sanata allati qablah. Dan berpuasa pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram, aku berharap agar dengannya Allah memadamkan dosa setahun sebelum. Jadi puasa ni amal soleh. Puasa ni adalah al-hasanat, kebaikan. Jadi puasa Nabi kata memadamkan dosa. Begitu. Jadi innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kemudian ada lagi hadis yang Nabi SAW kata, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kaba'ir. Salat 5 waktu sehari semalam. Salat Jumaat minggu ini dengan salat Jumaat minggu depan. Puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun depan. Antara tempoh keduanya itu adanya kafarah, adanya penghapusan dan penebusan dosa, hadirin dan hadirat. Jadi hadis itu jelas menunjukkan amal soleh adalah penghapus dosa. Amal soleh adalah penghapus dosa. Jadi sebab itu Nabi SAW kata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kalau kita ni diuji dengan buat jahat, susulilah kejahatan itu dengan kebaikan. Nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, sabda Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di sini adalah hadis ini dia menggabungkan antara hak manusia dengan hak Allah, ataupun hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita sesama manusia. Itu yang lebih tepat. Hubungan kita dengan Allah ni asasnya kita di mana sahaja kita berada, bila sahaja waktu, di mana sahaja tempat kita berada,
kita kena takwa kepada Allah. Kena buat segala perintah Allah dan tinggal segala larangan Allah. Tapi katakan kalau kita tergelincir, kadang-kadang kita buat apa yang Allah larang, kadang kita tinggal apa yang Allah suruh, maka kita susulilah amalan itu, kejahatan itu dengan amalan kebaikan. Dengan al-hasanah, itu kebaikan. Jadi Nabi kata wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Kemudian satu lagi adalah hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini kita kena berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan. Bila Nabi sebut bi khuluqin hasan, maknanya adalah akhlak yang buruk. Itu secara kepahaman kita lah. Nabi suruh kita bergaul dengan akhlak yang baik, maknanya ada akhlak yang buruk. Jadi kita tidak disuruh untuk bergaul dengan manusia menggunakan akhlak buruk, tapi menggunakan akhlak baik. Dan kata kunci di sini, Nabi kata wa khaliqin nas. Nabi tak kata wa khaliqil muslimin, tapi Nabi kata wa khaliqin nas. Maknanya kita kena berinteraksi, bergaul, berurusan dengan manusia ini dengan akhlak yang baik. Dia manusia, keseluruhan manusia, Muslim ke, non-Muslim ke, orang yang dekat ke, orang yang jauh ke, kita kena, selama mana dia manusia, kita kena berinteraksi atau bergaul dengan dia dengan akhlak yang baik. Hadirin dan hadirat. Jadi hadis ni walaupun pendek, tapi dia mengajar erti kehidupan kita. Kita hidup ni ada urusan kita dengan Allah. Dan kita hidup atas muka bumi ni ada urusan kita dengan manusia. Jadi kena takwa kepada Allah. Dan kalau tergelincir kita melakukan amal soleh untuk kita cover keburukan dengan kebaikan. Dan kalau kita bergaul dengan manusia, kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekali itu kerana telah 15 minit langsung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.